Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ananda yang dikasihi. Adapun bersolat itu jangan kita tinggal hukum qalbi. Setelah kita melaksanakan rukun yang 13, jangan kita tinggal hukumnya qalbi. Syariat dan hakikat hendaklah seiring, sejalan dan selari. Tidak boleh kita membuat syariat sahaja, tak boleh kita melakukan hakikat sahaja. Kulit tanpa isi, isi tanpa kulit tidak sempurna. Baik. Bagaimanakah caranya untuk kita bersolat dengan hukum qalbi? Hukum qalbi ada 7 tingkatan, 7 makam, 7 peringkat, 7 bahagian. Pertamanya qasad. Qasad ini artinya menentukan niat. Menentukan niat. Persoalannya, manakah yang dikatakan sebenar-benarnya niat? Kita selalu melafazkan seumpamanya sahaja aku sembahyang maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itu sebenarnya bukan niat. Itu lafaznya niat. Itu belum berniat itu. Itu sekadar lafaznya niat. Tetapi Allah suruh kita berniat. Sedangkan kita hanya melafazkan niat. Mana sebenar-benar niat? Niat ini sesuatu yang tidak berhuruf, sesuatu yang tidak bersuara, sesuatu yang tidak berjirim dan tidak berjisim. Ini dikatakan niat. Contohnya, apakah ananda sekalian tahu ke manakah akan saya pergi esoknya? Ayahanda ada perancangan untuk pergi ke satu tempat. Apakah tuan-tuan sekalian tahu? Inilah yang dikatakan sesuatu yang tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berjirim dan tidak berjisim. Inilah dikatakan niat. Barang siapa untuk bertemu dengan niat, barang siapa yang ingin mengetahui apakah itu niat, saya bagi satu petua. Untuk berniat, hendaklah cari apakah benda yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Kalau sudah jumpa yang tidak berhuruf, tidak bersuara, itulah niat. Barang siapa yang berjumpa yang tidak berjisim dan tidak berjirim, itulah niat. Adapun yang kita sebut selama ini, itu bukan niat. Itu lafaznya niat. Niat ini kita zahirkan dengan mulut, tasdikkan dengan hati. Tetapi perkara hati ini, perkara hatilah yang dikatakan kalbu. Hatilah kalbu, kalbulah hati. Memang lafaz dengan mulut berintikat di dalam kalbu, berintikat di dalam hati. Tetapi tahukah anak anda sekalian, di manakah kalbu? Di manakah hati? Kalbu ataupun hati yang halus itu bukan di dalam dada, bukan di luarnya dada. Jadi, jikalau tidak mengenal kalbu, bagaimana anda nak berniat? Sekadar lafaznya niat, anak kecil pun boleh melafazkan niat. Ingat, innamal a'mal binniat. Bermulanya amal itu dengan niat. Barang siapa tidak lulus niat, maka seluruh amal ibadah solatnya kita itu tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Bermulanya amal itu dengan niat. Innamal a'mal binniat. Jadi kena pastikan manakah niat. Barang siapa nak memastikan niat, hendaklah terlebih dahulu mengenal qalbu. Inilah yang dikatakan bersolat dengan hukum qalbi. Bersolat dengan hukum qalbu. Kita tinggalkan dulu arti qasad. Qasad itu artinya menyatakan niat. Mari kita masuk hukum qalbi yang kedua, iaitu ta'ruf. Ta'ruf ini bahasa Arab.
Bahasa Melayu kata ta'rif. Apa arti ta'rif? Tentukan yang mana sunat, yang mana wajib. Sebelum kita mendirikan solat, kita hendaklah terlebih dahulu pastikan, tentukan sebenar-benar yakin mana yang sunat, mana yang wajib untuk dibawa berjumpa Allah. Pada ulasan yang lalu, Ayanda dah terang panjang lebar mengenai ta'aruf. Yang sunat itu anggota 7. Anggota 7 tak ada pun tak apa. Allah tak perlu kepada kaki kita, tetapi wajib berdiri. Allah tak perlu kepada tangan, tetapi wajib bertakbir. Ingat ini. Jadi, tentukan mana sunat, mana wajib. Anggota tangan, kaki ini perkara yang sunat. Tetapi, perkara berdiri, perkara takbir, ini yang wajib. Tapi berdiri dengan apa? Manakah anggotanya yang wajib itu? Ini dikatakan ta'aruf. Carilah anggota yang wajib untuk dibawa berjumpa Allah. Seumpamanya kita nak masuk ke negara Singapura, dia pun bawa duit yang banyak. Belum tentu tuan-tuan boleh masuk ke negara Singapura. Kenapa? Kerana duit itu sesuatu yang sunat. Marilah kita bawa pasport. Kerana pasport itu sesuatu yang wajib. Jadi manakah pasport solat kita? Manakah yang wajib di dalam diri kita ini untuk dibawa berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala? Baik. Anda tinggal dulu di situ, kita masuk pada hukum yang ketiga. Hukum qalbi yang ketiga, iaitu ta'yin. Apa arti ta'yin? Ta'yin ini artinya menentukan waktunya bersolat. Ta'yin artinya menentukan waktunya solat. Mana yang dikatakan waktu bersolat? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, waktunya bersolat itu bukan letaknya di jam dinding, bukan letaknya pada ukuran bayangnya matahari. Kalau tidak ada jam dinding, kalau tidak ada bayangnya matahari, apakah kita tak perlu bersolat? Sedangkan bersolat itu wajib. Tengok orang-orang terdahulu, para wali Allah terdahulu, hidupnya dalam pertapaan, dalam gua, yang tidak ada jam dinding, yang tidak ada jam tangan, yang tidak ada bayang matahari pun di dalam gua. Bagaimana mereka menentukan solat? Tambahan pula, masa dulu tidak ada pun jam tangan, tidak ada pun jam dinding. Bagaimanakah mereka menentukan waktunya solat? Ini berarti waktu solat itu bukan berada pada jam dinding, bukan berada pada ukuran bayangnya matahari. Di manakah sebenar-benarnya waktu bersolat mengikut suluhan ilmu hakikatun? Ingat, Allah jadikan sesuatu berpasang-pasangan. Putih pasangannya hitam, tinggi pasangannya rendah, kulit pasangannya isi. Begitu juga ilmu syariatin pasangannya ilmu hakikatun. Yang kita pelajari selama ini hanya ilmu syariatin. Mana ilmu hakikatun? Mana hilangnya? Mana terkuburnya ilmu hakikatun? Waktu bukan bergantung kepada jam ataupun ukuran bayang matahari. Manakah sebenar-benar waktu? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kamu tilik berdiri kamu sendiri? Untuk mengenal waktunya solat, belajarlah mengenal diri sendiri. Bila sudah kita mengenal diri sebenar-benar diri, maka kenalah mana yang dikatakan waktunya bersolat. Ini dikatakan hukum ta'yin. Kita pergi kepada hukum qalbi yang keempat, iaitu ihram. Barang siapa nak bersolat dengan sebenar-benar hakikatnya solat, sebenar-benar bersolat, hendaklah kita mengerti apakah itu hukum
ihram. Pada fahaman biasa, ihram ini kita kaitkan dengan pakaian ihram semasa menunaikan haji. Mengenakan pakaian yang sebelah bahu nampak, yang sebelah lagi tak nampak. Itu kita kata ihram. Ini fahaman kita. Kita ini selalu dikelirukan oleh bahasa Arab. Ingat, kita bukan nak jadi orang Arab, tapi kita nak jadi Islam. Jadi tak usah sangat kita mempelajari bahasa Arab tanpa mengetahui bahasa Melayu. Ihram bahasa Arab, bahasa Melayu kata tutup. Bahasa Melayu kata bungkus. Barang siapa nak bersolat dengan hukum qalbi, kena tutup, kena bungkus. Persoalannya di sini, nak bungkus apa, nak tutup apa? Nak bungkus apa, nak tutup apa? Hukum qalbi yang keempat mengatakan ihram. Sebelum kita bersolat, hendaklah kita ihramkan diri kita. Bungkuskan diri kita. Tutupkan diri kita ini. Jangan terlihat pada anggota yang 7. Anggota yang 7 ini ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Tapi ingat, berdiri wajib berdiri. Bertakbir wajib bertakbir. Tetapi berdiri bukan dengan kaki. Bertakbir bukan dengan tangan. Ini dikatakan apa itu? Ihram. Bungkus, tutup. Tutup mana? Tutup anggota 7 kita. Berdirinya aku bukan dengan kaki. Kaki tidak berkudrat untuk berdiri. Tengok kaki orang mati. Orang mati pun ada kaki. Kenapa kaki orang mati tak boleh berdiri? Artinya di sini berdiri bukan kaki. Tengok orang mati ada tangan. Kenapa tangan orang mati tidak boleh bertakbir? Maknanya di sini yang bertakbir bukannya tangan. Ini dikatakan bungkus dirimu. Tutup anggota 7 kita ini. Jangan terlihat keberadaan diri. Diri kita ni la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita tidak ada daya upaya untuk berdiri. Habis siapa yang berdiri solat? Inilah yang dikatakan Allah suruh menutup diri kita. Bungkus akan 7 anggota ini, jangan sampai terlihat adanya diri. Baru sebenar-benar dikatakan bersolat dengan hukum qalbi. Jangan kata berdirinya kaki, bertakbirnya tangan. Tangan kaki tak boleh berdiri, tangan kaki tak boleh bertakbir. Ini dikatakan bungkus, iaitu ihramkan dirimu. Ya, kita sambung lagi hukum qalbi yang kelima, iaitu Mi'raj. Mi'raj, apa arti Mi'raj? Bahasa Arab yang kita fahami selalu, Mi'raj ini peristiwa Rasulullah berjumpa Allah di langit. Itulah yang kita rata-rata faham mengenai Mi'raj. Mi'raj ini bahasa Arab, bahasa Melayu kata sampai. Mi'raj artinya sampai. Persoalannya di sini, sampai di mana? Sampai di mana? Itu makanya ta'aruf kita tentukan yang mana sunat, yang mana wajib. Ihram kita pastikan kita tutup sekalian anggota yang zahir. Mi'raj hendaklah kita sampai. Sampai ke mana? Setelah kita tutup anggota yang zahir, hendaklah kita mi'raj, iaitu sampai ke mana? Sampai terzahirnya anggota yang batin. Ihram tutup anggota yang zahir. Mi'raj zahirkan anggota yang batin. Ini dikatakan bersemayam dengan qalbu. Bersemayam dengan hukum qalbu. Qalbi, hati. Tak ihram tutup anggota 7 kita ini. Kita bukan berdiri dengan kaki, bukan bertakbir dengan tangan. Tutup.
Mari kita mi'raj, kita timbulkan, kita zahirkan, kita pamerkan. Pamer yang mana? Pamer anggota yang batin. Setelah kita tutup anggota yang zahir, kita zahirkan anggota yang batin. Ini dia katakan mi'raj. Sampai ke mana? Kita bersolat sampai terzahirnya anggota yang batin. Tetapi persoalannya di sini, kita tidak mengenal anggota yang batin. Mana kaki batin? Mana tangan batin? Mana mulut batin? Jika kita tidak mengenal anggota yang batin, macam mana kita nak menzahirkan? Macam mana kita nak sampai? Ini kebanyakan orang tidak tahu. Bersolat itu hanya anggota zahir saja. Bersolat itu anggota zahir dan batin. Bila sampai ke hukum mi'raj, artinya mi'raj ini sampai terlihatnya anggota yang batin. Biarlah kaki batin yang berdiri, biarlah tangan batin yang bertakbir, biarlah mulut batin yang melafazkan kalimah Allah. Ini baru benar-benar bersolat dengan hukum qalbi, sebenar-benar hakikatnya solat. Sebenar-benar kita mengikut perintah Allah. Wala syariatin ala hakikatun batilatun. Barang siapa buat syariat, tidak ada hakikat batal. Tetapi inilah yang sedang kita pelajari, supaya ilmu syariat dengan ilmu hakikat itu berjalan serentak, seiring. Ya, tidak meninggalkan salah satunya. Pergi kepada rukun hukum qalbi yang keenam, iaitu selepas kita ihram, kita mi'raj, selepas mi'raj itu munajat. Hukum qalbi yang keenam iaitu munajat. Sekali lagi, setelah kita mendengar munajat dalam bahasa Arab, kita pun beranggapan bahawasanya munajat itu berdoa. Munajat itu berminta-minta. Nah, sebenarnya munajat apa artinya? Munajat arti berpandang-pandangan. Setelah kita ta'aruf, setelah kita ihram, tutup anggota yang zahir, mi'raj anggota yang batin, baru dikatakan berpandang-pandangan. Nah, sampai ke mana? Sampai berpandang-pandangan. Mi'raj artinya sampai, munajat artinya sampai berpandang-pandangan. Munajat artinya berpandang-pandangan. Setelah kita tutup diri yang zahir, kita keluarkan diri yang batin, maka diri yang batin itu boleh berpandang-pandangan dengan Allah. Ini dikatakan munajat. Kita bersolat hendak menyatakan Allah. Menyatakan Allah ini sehingga boleh berpandang-pandangan. Seumpamanya kita berdiri di hadapan cermin. Munajat artinya seumpama kita berdiri di hadapan cermin. Kita melihat di dalam cermin itu siapa. Munajat ini solatlah sehingga sampai berpandang-pandangan. Berpandang-pandangan seumpama kita melihat diri kita dalam cermin. Siapa yang melihat siapa? Nah, ini. Bersolat itu setengah orang mengatakan yang bersolat itu, yang disembah itu adalah juga yang disembah. Yang menyembah itu adalah juga yang disembah. Yang disembah itu adalah juga yang menyembah. Berdasarkan kepada munajat, iaitu berpandang-pandangan. Seumpama kita menilik diri kita dalam cermin. Yang ditilik itu adalah juga yang menilik. Yang menilik itu adalah juga yang ditilik. Itu dikatakan berpandang-pandangan munajat. Sudah tidak ada lagi engkau, sudah tidak ada lagi aku. Itu makanya sebelum kita bersolat, kita kena ihram, tutup anggota zahir ini, jangan terlihat ada yang zahir. Setelah tertutup anggota yang zahir, terzahirlah yang batin. Apabila terzahirnya yang batin sahaja boleh mengenai yang batin. Yang halus sahaja boleh mengenai yang halus. Yang zahir tak boleh mengenai yang batin. Hanya batin saja mengenai yang batin. Jadi di sini
antara batin dengan batin, antara hakikat dengan hakikat, antara melihat dengan yang melihat. Ini yang dikatakan pandang memandang. Tidak ada lagi engkau, tidak ada lagi aku. Aku telah terkubur sedari ihram lagi. Diri yang zahir ini telah kukubur, telah kutanam semasa ihram lagi. Melainkan yang berdiri ini kaki yang batin, yang batakabir ini tangan yang batin. Persoalannya, tuan-tuan tidak mengenal tangan kaki yang batin. Makanya tuan-tuan tidak boleh melihat diri sebenar-benar diri. Jadi di tahap munajat ini, di tahap orang sudah mengenal diri. Mana diri sebenar-benar diri kita? Sebenar-benar diri kita ini bukan 7 anggota ini. Ya, sebenar-benar diri kita adalah diri yang batin. Kemudian pergi kepada hukum qalbi yang ketujuh, iaitu tabdi. Setelah yang zahir itu lebur dan telah terdiri yang batin, maka berkekalanlah kita. Tabdi artinya tetap, artinya tak berubah, artinya bulat. Tidak akan bergoncang, tidak akan bergoyang lagi iktikad kita. Tidak ada duanya. Tidak ada lagi yang menyembah, tidak ada lagi yang disembah. La maujud bil haqqi ilallah. Inilah yang hendak kita pelajari, yang jarang kita dengar di masa sekarang. Tetapi ingat, ilmu yang tidak pernah didengar oleh telinga ini, kebiasaannya akan menimbulkan salah faham. Jadi mari kita sama-sama hindari salah faham itu. Mari kita kutip yang jernih.